wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara pengurusi majlis, Al-Fadil, seterusnya Al-Fadil Ustaz yang berhormat Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri, sahabat saya Saudara Hanafiah, Pengarah MTD Cukai, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berhimpun di perkarangan ini. Tadi tuan-tuan tengok siaran lain, yang sekarang ni siaran lain pula. Saya akan berceramah sebagaimana biasa, saya akan gunakan alat bantu dan ada beberapa topik yang saya nak sentuh yang perlukan kepada pencerahan. Yang pertama, kita pergi kepada himpunan kebangkitan rakyat yang berada yang kita buat di Kuala Lumpur baru ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berhimpun sampai selepas perhimpunan tersebut tidak berlaku sebarang insiden yang tidak diingini. Yang selama ini orang kata bila berhimpun akan berlaku kacau bilau, akan berlaku huru-hara, pasu bunga pecah, harta awam akan musnah dan sebagainya. Tetapi realiti yang berlaku pada hari kita berhimpun, tuan-tuan, saya menyangka bahawa akan berlaku kesesakan jalan raya. Lalu saya beritahu kepada rombongan saya, kita pergi satu kenderaan, satu kereta. Saya kata kita masuk sampai setakat mana yang boleh. Kalau tak boleh dah, kita parking, kita cari LRT. Lagi boleh dekat dengan Stadium Merdeka, kita pergi. Saya pun naik kereta, terus bawa sampai masuk bandar. Tidak berlaku sebarang kesesakan lalu lintas. Kemudian sampailah dekat dengan Masjid Al-Bukhari yang jaraknya 300 meter ke Stadium Negara. Tidak berlaku kesesakan lalu lintas. Tapi pasal apa sebelum pada ni kita berhimpun bersih 1, bersih 2, bersih 3? Pasal apa tiba-tiba jadi benda yang tak molek? Sebab apa? Ni cerita ni. Bila kita berhimpun nak sampai di destinasi, tiba-tiba ada polis kar. Ni bersih 3 dulu. Ada polis sekat. Bila polis sekat, kita pun tak boleh nak jalan dah. Kita pun duduk ramai-ramai, tunggu. Mu tunggu sana, kami tunggu sini. Kemudian bila tunggu, lepas pada tu sembuh air, berselerak lari. Lepas tu tembak gas pemedih mata. Habis semua berterabur. Lalu disiarkan dalam televisyen, tengok puak-puak ni ganah. Padahal puak-puak kita ni yang kena katok, yang kena belasah, yang kena gas medih mata ni. Tetapi perhimpunan baru ini yang kita buat di Stadium Merdeka tidak berlaku sebarang insiden. Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal polis pun tak sekat, polis beri kerjasama. Tuan-tuan, ini pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat di pentas utama dalam stadium. Yang ni pukul 2 petang. TV3 mari pukul 12 ambil gambar dah. Lalu dia siar dah dalam surat khabar, dalam besok dalam berita dia, himpunan tidak mendapat sambutan. Tengok padang kosong. Dia mari pukul 12. Yang ni padang belum penuh, masa padang belum penuh ni saya ambil gambar ni pukul 2 petang. Sehinggalah menjelang pukul 3, 2.30 ke pukul 3. Yang ni menjelang pukul 3 petang. Padang pun penuh, kursi penuh, padang penuh.
Saya dimaklumkan Stadium Merdeka, kalau kursi saja penuh 30,000. Tak masuk padang. Kursi saja 30,000. Masuk padang, masuk dengan trek larian itu, dia boleh mencecah ke 50 ke 60,000. Ni tuan-tuan, gambar ni penuh kursi, penuh padang. Tak ramai. TV3 kata 10,000 je. Baik. Yang tadi dalam stadium, kan tunjuk dalam stadium, saya tunjuk video supaya kita nampak gambar yang diambil ketika dalam. Okey. Itu dalam stadium. Baik, di luar stadium yang bilangannya 3-4 kali ganda. Tuan-tuan, lagi ramai luar stadium. Baik, saya tunjuk ni perarakan daripada Masjid Negara. Jalan kaki ramai-ramai. Pasal apa berarak daripada Masjid Negara? Sebab sebahagian besar datang tak tahu tempat mana nak pergi, maka kita berkumpul di Masjid Negara. Siapa yang dah boleh pergi dulu, pergi dulu. Hak di Masjid Negara pun penuh. Baik, ini padang sebelum himpunan. Baik, saya tunjuk pada tuan-tuan ketika himpunan. Daripada gambaran daripada sebuah hotel, padang penuh, jalan raya beberapa kilometer penuh, tak boleh masuk dah. Tiba-tiba TV3 kata, surat khabar utusan kata 10,000 ke 40,000 je. Tuan-tuan, yang ni pun hak dalam saya sebut, hak dalam stadium pun dalam stadium pun kursi saja 30,000, tak masuk padang. Kalau masuk padang katalah 60,000. Yang di luar padang, depan stadium, kemudian di jalan, ahli matematik, tuan-tuan, seorang pensyarah matematik, dia kira berapa kilometer, lepas tu dia darab. Seorang tu kalau dia berdiri, dia perlukan ruang banyak mana. Dia pun darab, dia kata berdasarkan kepada apa yang saya kira, jumlah jauh orang berhimpun dalam stadium, luar stadium, dia kata saya anggarkan lebih kurang 700,000 orang. Bukan saya kata, ahli, profesor matematik. Tuan-tuan, baik, yang ni berita surat khabar, dua surat khabar, Cosmo dengan Sinar Harian. Surat khabar Cosmo ni ialah sebuah surat khabar di bawah utusan Malaysia, syarikat yang sama dengan utusan Malaysia, Cosmo ni. Surat khabar Cosmo kata himpunan langgar syarat, peniaga rugi. Lalu dia tunjuklah gambar seorang peniaga sedang tutup kedai. Tuan-tuan bayang, 700,000 datang Kuala Lumpur yang mu bangang tutup kedai sebab tu mu rugi. Tuan-tuan, ni depan kita ni, kalau ada kedai, kan? Kalau ada kedai dekat-dekat ni, ke depan ni kalau ada kedai, cuba tutup. Kita buat ceramah ni tutup. Memanglah orang tak pergi. Surat khabar Cosmo tunjuk gambar kedai tutup, dia kata peniaga rugi. Sinar Harian dia siarkan tidak jejas rezeki peniaga, malah
menerima pengunjung yang luar biasa. Itu Sinar Harian. Baik. Utusan Malaysia kata himpunan gagal. Himpunan gagal capai matlamat. Dia tunjuklah gambar dalam 20 orang. Sedangkan Sinar Harian sia gambar dalam stadium. Petang semalam saya dimaklumkan seluruh akhbar yang menyiarkan gambar himpunan dalam stadium, luar stadium, dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri menjawab beberapa soalan. Jenuh bertepis, soal khabar Cina dipanggil dan sebagainya. Tuan-tuan, marah dia sia gambar dalam stadium ni. Sebab dia nak supaya rakyat Malaysia percaya yang keluar dalam utusan situ, itu je yang betul. Baik. Betullah saya kata surat khabar hanya layak dibaca oleh pendatang ni ya. So baca lah surat khabar tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan, pendatang ni ya baca. Tuan-tuan kalau rasa sama taraf dengan pendatang ni, baca lah surat khabar utusan. Ini yang berlaku. Dan dia sebut bahawa himpunan langgar syarat kerana bawa budak-budak. Kan? Baik tuan-tuan, saya nak tanya, kalaulah himpunan kita pada hari itu langgar syarat kerana bawa budak-budak, saya nak tanya, gambar yang tuan-tuan tengok selepas ini gambar budak-budak dalam Perhimpunan Barisan Nasional. Yang ni guna pula? Yang ni guna pula? Yang ni budak-budak pegang bendera. Yang ni guna pula? Kan? Kena balik Pakatan Rakyat, langgar syarat selalu. Tuan-tuan. Baik. Itu yang pertama berhubung dengan himpunan kita pada. Jadi kesimpulannya, himpunan kita berjaya dan kita buktikan. Kalau tidak ada provokasi, kita berjaya buktikan. Bila himpunan tidak dihalang, bila tidak ada gas pemedih mata dilepaskan, bila tidak ada pancutan air, maka himpunan kita berjalan dengan aman. Dan inilah yang kita minta sebelum daripada ini. Jangan ganggu himpunan rakyat nak berhimpun, apa salahnya? Tuan-tuan, termaktub dalam perlembagaan. Kebebasan rakyat untuk berhimpun ada dalam perlembagaan persekutuan. Itu yang pertama yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Yang kedua, tadi Ustaz Mano sebut tentang kalimah Allah. Isu penggunaan kalimah Allah. Saya tuan-tuan, dalam kajian saya duk fikir-fikir, saya kata kita ni, isu kalimah Allah ni, kita ni punca pada mana boleh berlaku sampai hari ni dah nampak macam kusut ni. Start di mana? Malam ni saya nak dedahkan pada tuan-tuan sekalian di mana punca isu kalimah Allah ini berlaku. Tuan-tuan, dia kalau benang yang kusut kita nak keluarkan, kita kena cari punca dulu. Ustaz Mano tadi jelas tentang penggunaan nama Allah, kan? Dan saya nak sebut kenyataan Tok Guru Haji yang ada 5-6 perenggan, tapi utusan ambil 1 perenggan. Utusan siarkan ni perenggan yang utusan siar. Islam tidak menghalang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah dalam amalan kehidupan mereka. Ni perenggan yang pertama yang Tok Guru sebut. Utusan ambil perenggan ni dan utusan tinggalkan perenggan yang di bawah. Lalu utusan kata, tengok Tok Guru Haji Hadi izinkan guna nama Allah dalam Bible. Kawan tu tak cakap pun. Tok Guru tak cakap pun. Tok Guru kata Islam tidak menghalang penganut agama lain menggunakan kalimah Allah dalam amalan kehidupan mereka. Sebab apa Tok Guru kata gitu? Sebab memang dah jadi amalan dalam negara kita. Ustaz Makno sebut tadi, nyanyi lagu negeri kan sebut nama Allah, orang bukan Islam pun nyanyi. Dah jadi amalan, tak ada masalah. Kalau orang bukan Islam, kan, kita tanya, kita jumpa Acong, weh Acong, kita tanya, mu tahu tak siapa yang turunkan hujan? Acong jawab, Allah, Tuhan Allah. Adakah kita kena larang dia? Ataupun kata, oi Acong, mu tak boleh sebut Allah, mu kena kata tokong yang turunkan hujan, gitu ke? Bodoh lah. Itu maksud Tok Guru. Baik,
perenggan yang kedua ini, perenggan yang kedua ini tidak diambil oleh utusan. Apa Tok Guru sebut? Kalimah Allah tidak wajar disalahgunakan oleh pihak lain terhadap masyarakat Islam sehingga menimbulkan kekeliruan. Yang ni perenggan ni utusan tak ambil. Dia ambil yang pertama tadi, lalu dia buat kesimpulan, Tok Guru izin orang Kristian guna nama Allah dalam Bible. Sedangkan perenggan yang seterusnya ini menjelaskan bahawa tak boleh, kerana itu penyalahgunaan. Tuan-tuan, jelas saya baca kenyataan Tok Guru jelas. Tuan-tuan, baik. Tadi kalimah Allah disentuh, saya tak mau sentuh kalimah Allah tadi. Lepas tu lagu-lagu negeri pun saya tak mau sentuh. Saya terus nak pergi ini lagu-lagu negeri ni. Saya bubuh seni kata, kan? Pahang 2 kali disebut nama Allah, Terengganu 3 kali, Johor 3 kali, Perak 4 kali kalimah Allah disebut, Selangor sekali, Kedah sekali, Kelantan sekali. Baik, yang ni Ustaz Mano dah sentuh. Saya nak pergi kepada punca. Di mana start mulanya isu kalimah Allah ni? Tuan-tuan cuba tuan-tuan fikir, ingat balik pada tahun 2009. Pada tahun 2009 berlaku suatu isu, yakni surat khabar orang putih terbitan, surat khabar terbitan gereja Herald The Catholic Weekly, nama surat khabar tu, telah saman Kementerian Dalam Negeri. Tuan-tuan kena faham, puncanya di sini. Isu kalimah Allah ni bermula di sini. Semua kena faham. Tahun bila? 2009. Baik. Surat khabar ni tuan-tuan, surat khabar ni dia terbit secara mingguan. Dan dia ada 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil. Bila dia minta permit dalam bahasa Melayu, kementerian luluskan. Dan dia juga mohon dalam bahasa Melayu dia nak guna nama Allah, ganti nama kepada Tuhan. Tak mau guna Tuhan, nak guna Allah. Kementerian Dalam Negeri masa tu, Syed Hamid Albar, memberikan keizinan untuk guna nama Allah. Ini start dia. Baik. Selepas sebulan keizinan Menteri Dalam Negeri ni, Syed Hamid Albar bagi izin guna nama Allah dalam terbitan bahasa Melayu majalah Kristian ini. Tiba-tiba selepas sebulan, Syed Hamid Albar hantar surat tidak benar guna. Bila tak benar guna, penerbit majalah ini nak guna juga, kementerian tak bagi, apa berlaku? Maka kes ini dibawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah. Surat khabar ini saman Kementerian Dalam Negeri, nak minta pengisytiharan mahkamah boleh ataupun tidak. Maka Herald, akhbar The Herald ini lawan Kementerian Dalam Negeri. Bicara sepanjang 2009 sehinggalah pada 31 Disember 2009. 31 Disember 2009, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan. Apa keputusan majalah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ni? Membenarkan akhbar mingguan Herald The Catholic Weekly menggunakan perkataan Allah dalam penerbitan. Mahkamah mengizinkan. Mahkamah mana? Mahkamah Malaysia ni lah. Baik, tuan-tuan, saya mula-mula saya pelik juga, mana mahkamah boleh bagi menang sedangkan ada majlis fatwa, ada keputusan majlis fatwa. Sekurang-kurangnya mahkamah ni dalam isu Islam ni, walaupun dia rujuk kepada perlembagaan, dia kena rujuk juga kepada agama, majlis fatwa tu. Saya dapati bahawa kes ini dibicarakan hakim yang dilantik untuk menjadi hakim dalam perbicaraan ini. Hakim itu namanya Datuk Lau Bilan. Orang Jawa kot. Tak, orang Jawa. Datuk Lau Bilan jadi hakim.
Kerajaan berdalih kata kita tak ada kuasa untuk menetapkan hakim. Kepala otak engkau. Nukih Anwar Ibrahim, kamu boleh pilih hakim mana mu nak? Nak bicara Anwar Ibrahim, dia boleh tunjuk hakim. Takkan kes yang sepenting ini, yang melibatkan agama Islam, bapa mu lantik hakim bukan Islam? Hakim ini memutuskan bahawa surat khabar itu boleh guna kalimah Allah dalam penerbitannya. Saya pun, kita mula-mula kita bersangka baik lagi, mungkin Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tak ada hakim Islam. Kita duk rasa begitu kan. Saya pun petik laman web Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dia ada laman web, laman rasmi dia. Kita pergi klik kepada hakim-hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya keluarkan senarai hakim-hakim yang Islam. Saya dapati ada 18 hakim yang beragama Islam yang berada di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dalam 18 orang hakim Islam ini, mugi cari hakim bukan Islam. Pasal apa? Memang mu cari pasal. Maka hakim itu pun putuslah. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau hakim Islam membicarakan kes ini, sekurang-kurangnya hakim Islam ini dia akan rujuk kepada Majlis Fatwa Kebangsaan. Baik, kita ada keputusan Majlis Fatwa kan, tahun 2008 Majlis Fatwa buat keputusan. Bicara kes ni 2009, mana keputusan Majlis Fatwa dah ada. Majlis Fatwa kata tak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam. Maknanya Allah itu kalau nak samakan dengan Tuhan orang Kristian ataupun Tuhan mana-mana agama, tak boleh, kata Majlis Fatwa. Tapi kalau hakim tu hakim yang bukan Islam, adakah dia akan rujuk Majlis Fatwa? Dia tak akan rujuk, pasal dia kafir. Buat apa nak rujuk Majlis Fatwa? Baik, tuan-tuan, ini isu dia. Jadi maknanya isu penggunaan kalimah Allah ini yang menjadi kusut, dia bermula tahun 2009 bila kerajaan melalui Mahkamah Tinggi Ipoh yang membenarkan orang bukan Islam guna kalimah Allah dalam penerbitannya. Jangan nak tuduh Pakatan Rakyat. Jangan nak tuduh Pakatan Rakyat. Yang bagi kalimah Allah digunakan oleh orang bukan Islam. Ni UMNO, Barisan Nasional, melalui Mahkamah Tinggi yang itu 2009. Tuan-tuan, serentak selepas itu, 7-8 bulan selepas keputusan itu dibuat, Hishamuddin dalam satu ucapan dia, saya baca ucapan ni tuan-tuan, di mana ucapan dia di sidang kemuncak pemimpin pelajar Malaysia keempat Kuala Lumpur 1 Ogos. Apa kata Hishamuddin? Masa ni dia jadi Menteri Dalam Negeri. Masa keputusan tengah bergaduh dulu, Menteri Dalam Negeri ialah Syed Hamid Albar. Kes bergaduh surat khabar ni Syed Hamid Albar. Tuan-tuan, sekarang ni dia sebagai Menteri Dalam Negeri. Baik, dia kata apa? Dia kata apa? Menteri sebelum saya tidak sepatutnya mengharamkan perkataan Allah daripada digunakan oleh gereja Katolik. Ini ucapan Hishamuddin. Saya bertanggungjawab atas ucapan ini. Saya ambil daripada sumber yang sah. Tuan-tuan, 1 Ogos dia ucapan. Maknanya apa? Mula-mula Syed Hamid Albar bagi guna kalimah Allah ni, mula-mula peringkat awal. Lepas tu Syed Hamid Albar kata tak boleh guna. Hishamuddin kata menteri sebelum saya tidak sepatutnya mengharamkan perkataan Allah daripada digunakan oleh gereja Katolik. Mana dia surat khabar? Mana dia perkasa? Mana dia konon-konon orang yang nak bela agama? Mana dia? Tak ada seorang pun kecam ni. 2010 kenyataan ni. Baik tuan-tuan, ini surat khabar, keluar surat khabar hari Rabu baru ni. Hari Rabu baru ni. Baik, saya ambil tajuk tu, Edar Bible Melayu KDN beri kata dua.
Ni yang Kementerian Dalam Negeri ni saya besarkan untuk tuan-tuan nampak. Saya besarkan. Kementerian Dalam Negeri memberi amaran akan mengambil tindakan tegas termasuk menarik balik lesen pencetakan terhadap pengeluaran Bible bahasa Melayu jika isu penggunaan kalimah Allah ini menjejaskan kestabilan dan keamanan negara. Kalau kerajaan tak benar guna kalimah Allah, dia sepatutnya Menteri Dalam Negeri memberi amaran akan mengambil tindakan tegas termasuk menarik balik lesen percetakan terhadap Bible yang menggunakan kalimah Allah dalam Bible mereka. Itu berita yang sepatutnya keluar kalau kerajaan tak izin guna. Tapi bila ayat ini saya baca sekali lagi untuk tuan-tuan faham, Kementerian Dalam Negeri memberi amaran akan mengambil tindakan tegas termasuk menarik balik lesen pencetakan terhadap pengeluaran Bible bersih bahasa Melayu jika isu penggunaan kalimah Allah menjejaskan kestabilan dan keamanan. Maknanya apa? Dia izin guna kalimah Allah dalam Bible dengan syarat jangan menjejaskan kestabilan. Tuan-tuan, maknanya Kementerian Dalam Negeri masih berpegang kepada pendapat Kristian boleh guna kalimah Allah dalam Bible. Tuan-tuan, baik. Sekarang ni Nazri Aziz juga pernah buat kenyataan setahun yang lalu. Dia kata Putrajaya setuju perkataan Allah digunakan di Sabah dan Sarawak. Allah juga boleh digunakan untuk orang berkain Islam di wilayah dan Pulau Pinang. Nazri Aziz ni sebut gereja Sabah Sarawak boleh guna, gereja di wilayah dan Pulau Pinang boleh guna. Siapa yang bagi izin untuk gereja ni guna? Nazri Tan Sri Aziz, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Waktu aku kata UMNO ni jahat, terang-terang dia yang bagi. Lepas tu dia tuduh Pakatan Rakyat yang izinkan kalimah Allah digunakan. Tuan, baik, ini berita ni. Bible bersih bahasa Melayu diedarkan kepada pelajar sekolah. Saya tak pasti berita ini betul ataupun tidak, sebab utusan, sumber ni utusan, kita tak percaya sangat. Tapi kalau sekiranya betul, kan, kalau sekiranya betul, saya akan dedahkan siapa yang menjadi dalang kepada penyebaran ini. Tuan-tuan ingat, setahun yang lalu Bible bahasa Melayu yang dicetak di Indonesia dibawa masuk ke Pelabuhan Kelang dan ditahan oleh immigration. Kementerian Dalam Negeri stop, tak bagi masuk, sekat, tak boleh masuk. Lalu berlaku perundingan puak-puak gereja, termasuklah menteri yang juga bersungguh berunding ialah Idris Jala daripada Sarawak. Menteri ni Idris Jala ni, nama je Idris, dia ni agama Kristian, dia orang Sarawak. Dialah yang bersungguh pergi jumpa kementerian, berunding dan akhirnya capai kata sepakat. Apa kata sepakat ni? Saya baca ni. Kenyataan akhbar Datuk Seri Idris Jala mengenai isu Injil. Apa kata dia? Kerajaan mengesahkan bahawa penyelesaian 10 perkara telah berjaya membuka jalan bagi pelepasan 35,000 naskah Injil bersih bahasa Melayu yang disita di Pelabuhan Kelang. Injil yang ditahan di Pelabuhan Kelang hasil daripada perundingan diizinkan oleh kerajaan untuk masuk di Pelabuhan Kelang. Banyak mana? 35,000 naskah. Kerja edar Injil ni ialah tangan-tangan pemimpin UMNO yang mengizinkan 35,000 Injil ini masuk. Bapa mau izin? Injil bahasa Melayu yang dalam Injil itu Allah, kalimah Allah digunakan. Berita ini ialah berita tahun lepas, 2011 bulan April.
bulan April dulu kerajaan mengizinkan Injil bahasa Melayu ini masuk. Tuan-tuan, sebab itulah hari ini Injil itu beredar. Dia kata dalam berita ni di Pulau Pinang. Pasal apa? Dia nak kaitlah, nak salah Kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang lah punya kerja ni. Bukan Kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang. UMNO yang memberikan keizinan untuk kitab Injil itu masuk pada tahun lepas sebanyak 35,000 bila Injil itu disekat di Pelabuhan Kelang. Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, ini punca dia. Ini punca dia. Tuan-tuan, kerja mengizinkan Injil ini beredar kepada orang Melayu, kerja UMNO. Saya ulang balik, kerja yang menyebabkan Injil beredar kepada orang Melayu adalah kerja UMNO. Idris Jala mengesahkan kerajaan melepaskan 35,000 Injil. Saya nak sebut pada orang UMNO, kalau duduk dalam UMNO, bertanggungjawab di atas dosa besar kemasukan Injil dalam bahasa Melayu dalam negara kita. Tuan-tuan, jangan nak tuduh Pakatan Rakyat. Kita punya bukti sekali dengan Keratan Akbar. Tuan-tuan, baik, tindakan masukkan Injil ni 35,000 ni, pelepasan Injil dalam bahasa Melayu ini dikecam oleh Mufti Selangor dan Mufti Perak. Aku pun pelik, Mufti Perak sekarang dia lupa. Dia kecam tindakan masuk Bible ni. Hari ni dia buat kenyataan, dia lupa hak dia kecam dulu. Bible hak mu kecam dulu tu lah masuk. Saya baca berita dia. Berita ini ialah pada 7 April 2011. Mufti Selangor Datuk Tamies Abdul Wahid menyifatkan langkah Putrajaya membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam Injil bersih bahasa Malaysia sebagai tindakan menodai undang-undang Islam negara ini. Mufti tegur dah. Tuan, Mufti tegur dah. Ni dia. Mufti, sampai Mufti Perak tu dalam kenyataan ni, kalau baca habis, Mufti Perak kata Putrajaya kalau nak bawa masuk juga Injil ni, saya cadangkan Putrajaya buang undang-undang Islam dalam Malaysia ni. Buang Mahkamah Syariah, buang Majlis Agama Islam, buang Jabatan Agama Islam. Marahnya Mufti masa tu. Tapi Mufti rupanya juga mudah lupa. Hak dia pernah marah kerana membenarkan Injil. Hari ini dia sebut bab Injil ni, dia tuju senapang dia ke arah Pakatan Rakyat. Sedangkan yang menjadi masalah dan punca kepada masalah ini ialah UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan faham tak? Lepas pada ni, besok tuan-tuan boleh bawa dah isu ni. Tuan-tuan pergi kedai kopi, tuan-tuan kata, baru aku tahu Injil yang duk edar-edar selama ni UMNO bagi masuk tahun lepas. Khabar gitu. Biar Tok Empat tengah makan karipak, dia mati lekat karipak kat situ. Tuan-tuan, ini dia. Baik, jadi saya jelaskan benda ni untuk kita tahu di mana puncanya yang menyebabkan masalah ini semakin kusut, dan kita melihat sebenarnya isu ini memang dilemparkan ke tengah rakyat untuk menarik simpati dan sokongan rakyat kepada Barisan Nasional. Sebab rakyat nampak seolah-olah macam Barisan Nasional nak bela sangat, padahal dia yang bagi Injil masuk dulu. Kan? Sebab tu saya nak minta tuan-tuan dalam isu kalimah Allah ni, tuan-tuan jangan tengok isunya sebulan dua ni. Jangan tengok bulan 12 punya berita. Jangan tengok bulan 11. Tengok start bermula daripada bulan 9 2009. Start daripada tahun 2009. Bila kita tengok daripada tahun 2009, kronologi yang berlaku, barulah kita tahu inilah punca sebenarnya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, hari ini
Sampai hari ini kajian-kajian yang mendapati bahawa gelombang 2008 masih tidak berubah. Pakatan Rakyat terus mendapat sokongan, malah makin kuat. Kan, zaman Pak Lah dulu daripada 99, gelombang besar Pilihan Raya 99. Bila Pak Lah naik, Pak Lah berjaya menghilangkan gelombang itu sehingga menang besar tahun 2004. Tapi zaman Najib ni, gelombang yang besar 2008 sampai saat ini, gelombang itu tak dapat dipadamkan. Sebab itulah tuan-tuan, dia cerita tentang isu perkauman, kan? Dia cerita tentang isu perkauman, lepas tu dia bagi duit. Brim, brum, bram, macam-macam lah bagi pada rakyat ni, kan? Tak apalah, dia bagi, ambil tuan-tuan, ambil. Sebab duit rakyat, duit saya bayar cukai, duit pimpinan-pimpinan PAH, duit tuan-tuan yang bayar cukai, duit-duit itu diguna bagi balik pada rakyat. Ambil. Bukan setakat ambil, tanya pula. Kalau dia bagi 500, tanya 500 je ke? Patut lebih, kan? Tanya pula, kalau dia bagi 1000 je ke? Dia bagi perumahan ni, BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Lepas tu dia bagi voucher buku Satu Malaysia. Lepas tu dia bagi Prima, Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Lepas tu dia bagi Tayar, Manu Taksi, terima. Habis semua bagi ni. Kita pun kata, ai baik ni. Tak pernah bagi. 55 tahun kita merdeka tak pernah bagi. Pelik ni, kan? Pasal apa boleh bagi ni? Akhir sekali kita jumpa jawapan dia. Jawapan dia pada filem P. Ramlee ini. Dia pun bagi 50 ya. Lah ni 500 ha. Tu dia punca dia. Baik ada makna tu. Tuan-tuan, baik.
Ini dia. Kan? 55 tahun kita merdeka, baru dia bagi. Itu pun sebab Pakatan Rakyat kuat. Cubalah Pakatan Rakyat kalah macam 2004 dulu. Masa 2008 ni katalah kalah macam 2004. Agak-agak rakyat dapat tak? Tak boleh apa. Tak dapat benda pun. Tapi bila kuat Pakatan Rakyat, baru dia nak bagi pada rakyat. Tuan-tuan. Baik. Duit ekstra dan sebagainya lah. Baik. Ni lepas lain daripada dia bagi duit, dia kata jika Pakatan Rakyat menang, DAP jadi Perdana Menteri. Kristian akan jadi agama resmi. Malaysia akan jadi bergabung dengan Singapura, akan jadi ejen Israel di rantau ini. Baik, saya nak jelaskan 3 perkara ini dalam bentuk yang ringkas. Kita ada 10 minit saja lagi. Yang pertama, DAP jadi Perdana Menteri. Kita nafikan berita ini dengan kita tunjuk fakta. Dalam pilihan raya 2008, DAP hanya bertanding 46 kursi daripada 222 kursi. Kalau dia menang semua pun, dia tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia ada 46 kursi sahaja. Tak mungkin menang semua. Mungkin dia ada kalah, dan mungkin dia menang 40. Macam ni, dia menang 28. Tuan-tuan, baik. Itu yang pertama yang tuan-tuan tahu. Mesti tahu bahawa DAP tak mungkin jadi Perdana Menteri sebab dia bertanding sekitar 46 kursi. Dan tak bertambah untuk pilihan raya ni. Tak bertambah. Dia minta tambah 3, kita tak bagi. Tuan-tuan, dia minta tambah 3 baru ni. Dia minta tambah 3 pun, UMNO kata tengok DAP nak jadi Perdana Menteri, dia minta tambah lagi 3. Tambah 3 pun tak boleh jadi Perdana Menteri, oi. Tuan-tuan, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat kena tahu, dalam pilihan raya 2008, calon-calon Melayu Pakatan Rakyat kita tawarkan 146 orang calon di 146 kursi orang Melayu. Bukan Melayu, 76. Yang Melayu ni PAS dan PKR. Dua ni, PAS dengan PKR ni 146 calon Melayu. Kemudian bukan Melayu ni 76 ni, DAP dengan ada PKR, beberapa orang lagi PKR tu, campur dua bukan Melayu ni 76 orang. Tuan-tuan tahu tak Barisan Nasional calon Melayu dia berapa orang? Baik, saya tunjuk. Calon Melayu dalam Barisan Nasional 123 orang. UMNO dengan PBB, dua ni calon Melayu 123. Yang lain MCA, Gerakan, MIC, SUPP, PPP dan sebagainya, semua-semua ni 99 kursi. Tuan-tuan tengok. Maknanya kalau menang Pakatan Rakyat, kita memiliki 146 orang calon Melayu yang akan mengisi kursi. Kalau menang Barisan Nasional, menang besar Barisan Nasional, hanya 123 sahaja calon Melayu. Maknanya tuan-tuan, berdasarkan calon-calon Melayu yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat, calon Melayu lebih ramai dan masa depan Melayu lebih terjamin di bawah Pakatan Rakyat. Sebab kita ada calon Melayu sampai 146 orang. Betullah kita cabar pada UMNO. Kalau betul mu jaga Melayu, kita cabar naikkan kursi Melayu, mu bertanding sebagaimana banyaknya Pakatan Rakyat bertanding. Berani dah UMNO nak bertanding di 146 kursi? Berani ke tak? Penakut UMNO ni. Tuan-tuan, tuan-tuan, ahli UMNO sini, pagi besok jumpa ketua bahagian, jumpa pemimpin UMNO, beritahu, tuan yang berhormat Datuk Seri, saya nak cadang UMNO bertanding di 146 kursi di seluruh Parlimen Malaysia ini supaya kita boleh lawan sebagaimana banyaknya Pakatan Rakyat bertanding Melayu dalam pemilihan raya. Tuan-tuan tahu jawab apa? Tak boleh. Dia akan jawab tak boleh. Sebab UMNO ni depan MCA dia pegang telur. Penakut. Saya sebut pemimpin UMNO ni depan MCA penakut. Chua Swai Lek kata hudud tak sesuai, hudud melumpuhkan ekonomi. Pemimpin UMNO pegang telur. Penakut. Tuan-tuan, depan orang PAS ni nampak bukan main hebat, berani nak lawan tu nak lawan ni.
Baik, itu yang pertama yang mesti tuan-tuan tahu. Baik, yang kedua, Kristian, dia kata kalau Pakatan Rakyat menang, Kristian agama resmi. Baik, saya buktikan tuduhan ini tak betul. Saya keluarkan carta penganut agama di Malaysia. Islam ada seramai 58%. 58% daripada 28 juta rakyat. Maknanya orang Islam ada berapa juta di Malaysia? 17 juta. Buddha ada 21%. Ramai mana Buddha? 5 juta orang. Kristian ada 9%. Ramai mana Kristian di Malaysia ni? 2 juta orang. Boleh fikir dengan kepala kita ke? Penganut Kristian 2 juta, menang Pakatan Rakyat besok, agama rasmi Malaysia Kristian. Penganut 2 juta. Sebab itulah saya kata, kalau ada orang kampung ini percaya dengan tipu daya pemimpin UMNO, kalau orang kampung percaya bahawa agama resmi akan datang agama Kristian, sedangkan penganut Kristian hanya 2 juta, mu percaya, memang bangang tahap gaban. Mana ada dalam mana-mana negara penganut 2 juta, daripada 28 juta rakyat, agama dia ada 2 juta, tiba-tiba jadi agama resmi. Dia nak tipu orang pun biarlah, berpada-pada. Jangan tipu doa sangat. Tuan-tuan, ini kerja mimpi UMNO. Yang ketiga, dia kata kalau menang Pakatan Rakyat akan jadi pengkalan Israel. Saya pernah tunjuk video kepada tuan-tuan, berita kan, berita TV9 kan. Kita tayang balik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyaksikan nota polisi berhadapan MB berdemonstrasi secara aman. Ia dapat diduga memperkenalkan dengan satu pantai yang berdasarkan yang membenarkan kapal dagang Israel berlabuh di perairan Irak. Dengan membantah kerajaan Israel menahan kapal bantuan negara. Dalam masa yang sama juga mempertikaikan dengan pernikahan sivil dan dibenarkan dimasuk dalam protokol. Lebih suatu hari Kesatuan Perikanan NMI berkumpul secara aman untuk menyerahkan memorandum kepada pihak pengurusan mereka. Mereka mengatakan menurutlah bahasa Tuan LPG Kementerian Penangguhan dan Operator Pengendalian Terminal Pelabuhan lebih pergerakan bertindak secara kolektif teruskan berani tentang kekejaman Israel. Oleh itu, jumlah kapal tamu Israel di Geneva dalam memasuki pelabuhan Kerak yang menimbulkan persoalan. Dan peristiwa Israel tidak mungkin sebarang hubungan diplomatik. Sebarang kapal Zim USA yang akan memasuki respon pada 20 Juni. Menteri Penangguhan dan Menteri Kontrol Hal sebelumnya mengadukan bahawa kapal Israel akan memasuki pelabuhan kali ini untuk tujuan perdagangan. Tuan, sah. Yang benar Israel masuk UMNO. Lengkap dah. Yang benar Bible masuk ke Malaysia ni pun UMNO, yang benar Israel masuk pun UMNO. Tunggu apa lagi? Tuan-tuan, bukti-bukti yang saya tunjuk tadi ni cukup jelas. Sebab itulah hari ini telah ramai yang menyertai PAS masuk bila tengok jahatnya UMNO ni. Tengku Paduka Raja, Tengku Ibrahim masuk serah borang kepada PAS. Datuk Abu Bakar Omar serah borang kepada PAS. Datuk Abu Bakar Omar ni pegawai khas pada 2 Perdana Menteri, Dr. Mahathir dengan Hussein On. Baik, Datuk Sudin Sahak, bekas pengarah Kastam Pulau Pinang. Dr. Khalid Kasim, bekas timbalan pengarah Hospital Besar Melaka. Laksmana Bersara Imran Hamid, Tentera Laut Diraja Malaysia. Datuk Haji Anan Ibrahim, bekas pengarah Jabatan Pelajaran Perak. Haji Ramlan Sariman, bekas pengarah Jabatan Pelajaran Johor. Yusof Hasan, timbalan pengarah Jakim. Datuk Fauzi Syahri, bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Ahmad Zabidi Syamsuddin, bekas Ketua Jemaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia. Abdul Rahman Taib, bekas pengarah kanan Pertubuhan Peladang. Said Jonet, bekas pengarah eksekutif Felda Plantation. Orang duk tuduh PAS ni tipu, peneroka dan sebagainya.
pengarah Felda Plantation, masuk PAS. Tuan-tuan, Datuk Ramli Buyong, bekas pengarah Presiden, naib Presiden kanan FEKRA, orang nombor 2 dalam FEKRA. Datuk Dr. Nik Zain Nik Yusof, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Galian. Datuk Ismail Hamzah, bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Datuk Tamrin Ghafar, bekas pengurusi MARA. Datuk Rahman Maidin, bekas CEO Media Prima, TV3 dulu dia jadi CEO. Masa jadi CEO dia hentam PAS, keluar jadi CEO masuk PAS. Tuan-tuan, ni sebab itulah saya katakan golongan datuk-datuk, golongan terpelajar, golongan-golongan yang middle class habis semua bersama dengan PAS. Supaya kita nak sebut Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk, habis semua masuk PAS. Sebab itulah aku nak tanya, JKK tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Lepas tu artis sama dengan PAS, Bob Lokman, Aisyah, Hairi, Leman Raja Lawak, Adam Hamid, kemudian Dayang Ku Intan, Inspektor Eliza. Ini ceramah kat sini lah aku jadi pengurusi dulu. Ingat? Tuan-tuan, jadi forum hari tu di sini. Ni Inspektor Eliza, hak tadi saya sebut tadi Datuk Fauzi Syari, polis di Raja Malaysia. Hak tu polis betul. Tuan-tuan, polis betul pun sokong PAS, polis olok-olok pun sokong PAS. Nak benda lagi. Habis semua bersama dengan PAS. Sebab itulah saya katakan pada tuan-tuan sekalian, masa untuk kita buat perubahan, kena berani angkat kad merah kepada Perdana Menteri Malaysia, kepada UMNO Barisan Nasional. Kena angkat kad merah. Keluar daripada padang. Mu main atas padang ni 55 tahun dah, mu main kotor. Kan? Keluar daripada padang. Tuan-tuan, ini yang mesti rakyat buat. Dan hari ini, tuan-tuan, orang sedang gunakan slogan ABCD. Dulu Abu, asal bukan UMNO. Hak baru ni saya tengok di satu kereta ni, asal bukan cap dacing. Hak baru ni, tuan-tuan. Jadi marilah sama-sama kita buat perubahan. Yang pertama saya nak sebut sebelum saya berundur, yang fakta maklumat tentang isu DAP, isu benda kita muatkan dalam VCD ni. Tuan-tuan boleh dapatkan VCD ni kat kereta saya tu. Cuma isu Kristian tak masuk lagi dalam CD ni sebab isu Kristian baru saya siapkan dalam minggu ini. Jadi tak ada lagi ni. Tapi isu DAP, isu Israel, UMNO, ejen Israel, kita muatkan dalam DVD ni. Tuan-tuan boleh dapatkan di kereta saya. Lepas tu buku yang terbaru, Amanat Haji Hadi lawan Amanat Haji Mahathir dan Amanat Haji Najib. Tuan-tuan, saya nak baca sikit Amanat Haji Mahathir. Ni, Mahathir kata apa? Hukum hudud tiada dalam Quran. Ia hanya ciptaan ahli fiqh. Oh, bahaya tuan-tuan kenyataan ni. Amanat dia ni. Dia kata hudud tu ahli fiqh yang reka. Dia sebut di Konvensyen Kebangsaan Politik dan Patriotisme di Universiti Malaysia Sarawak 26 Februari 2012. Banyak lagi amanat-amanat yang songsang yang keluar daripada mulut Dr. Mahathir dan juga Datuk Najib. Tuan-tuan boleh dapatkan ni. Dan satu lagi ni juga maklumat tentang DAP kerjasama dengan PAS. Kita menolak dakwah. Kita buktikan bahawa tak betul sebagaimana tuduhan, malah ancaman besar kepada politik negara kita hari ini ialah MCA dan juga UMNO itu sendiri. Saya buktikan dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Datuk Tamrin. Cuma gambar-gambar yang saya tayang ini dimuatkan dalam buku ni. Tuan-tuan boleh dapat di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekasaran dan ketelanjuran. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azimi wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.